Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 9 Dasar Luar Malaysia dengan tajuk kecilnya Latar Belakang Dasar Luar Malaysia. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk latar belakang dasar luar Malaysia, ada 4 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, hubungan luar sebelum Melaka. Yang kedua, hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, zaman British. Dan yang keempat, selepas kemerdekaan. Okey, kita akan lihat satu persatu dulu. Yang pertama, hubungan luar sebelum Melaka. Kerajaan sebelum Kesultanan Melayu Melaka telah mengadakan hubungan dengan China dengan cara menghantar utusan. Contohnya adalah kerajaan Cheh Tu, yang kedua Paan, dan yang ketiga Langka Suka. Jadi semua sekali ada berapa kerajaan sebelum Kesultanan Melayu Melaka yang menjalinkan hubungan dengan China? Ada 3 kerajaan. Cheh Tu, Paan dengan Langka Suka. Dia punya formula Cis Paan Langkawi. Okey, tengok penerangan formula. Cis merujuk kepada Cheh Tu, persamaan pada huruf C di depan. Cis iaitu Cheh Tu. Paan merujuk kepada Paan juga, iaitu kerajaan Paan. Dan Langkawi merujuk kepada Langka Suka, persamaan pada sebutan Langka, iaitu Langkawi merujuk kepada Langka Suka. Jadi semua sekali sebelum kerajaan Melaka wujud, ada berapa kerajaan yang telah menjalinkan hubungan dengan China? 3 kerajaan. Formulanya Cis Paan Langkawi, iaitu Cheh Tu, Paan dan juga Langka Suka. Okey, yang kedua kita lihat hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan luar zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka telah menjalinkan hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau alam Melayu ataupun di luar rantau Melayu pada abad ke-15 dan juga ke-16. Jadi pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Melayu Melaka ni banyak menjalinkan hubungan luar. Hubungan luar ni terbentuk dalam 2 bentuk, iaitu yang pertama hubungan diplomatik dan yang kedua hubungan perdagangan. Hubungan diplomatik ini dilaksanakan melalui penghantaran utusan, manakala hubungan perdagangan dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah demi keuntungan Melaka. Jadi hubungan perdagangan ni dengan beberapa kerajaan dan juga wilayah demi apa? Demi keuntungan Melaka. Manakala hubungan diplomatik dengan cara menghantar utusan. Jadi semua sekali ada apa bentuk hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka? Ada 2 bentuk, diplomatik dengan perdagangan. Perdagangan demi keuntungan, diplomatik dengan cara hantar utusan. Okey, contoh kerajaan yang Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan diplomatik adalah yang pertama, pastinya China. China memang wajib. Yang kedua, Turki. Yang ketiga, Pasai. Yang keempat, Siam. Yang kelima, Ryukyu. Dan yang keenam, Makassar. Cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu untuk ingat. Yang pertama, mesti China. Yang kedua, Turki. Yang ketiga, Pasai. Ingat 3 kerajaan ni pun dah cukup dah. Yang Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan diplomatik. Okey, selanjutnya hubungan perdagangan. Ada 10 kerajaan semuanya. Yang pertama sudah pastinya lah China. China wajib ada. Yang kedua Turki. Yang ketiga Parsi. Yang keempat Mesir. Yang kelima Pegu. Yang keenam Bengal. Yang ketujuh Gujarat. Yang ke-8 Coromandel. Yang ke-9 Luzon. Dan yang ke-10 Hadramaut ataupun Yaman. Cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu untuk ingat 3 juga, iaitu China, Turki dengan Parsi. Kalau hubungan perdagangan, wajib Melaka menjalinkan hubungan dengan China, Turki dan juga Parsi. China dengan Turki ni memang wajib ada. Hubungan diplomatik tadi pun ada China Turki, hubungan perdagangan pun ada China Turki. Cuma tambahan cikgu nak minta pelajar cikgu ingat,
Kalau hubungan perdagangan kena ingat Parsi. Tapi kalau hubungan diplomatik, Pasai. Hampir sama sebutannya, Parsi dengan Pasai. Jadi hubungan diplomatik, China, Turki, Pasai. Hubungan perdagangan yang wajib ingat, China, Turki, Parsi. Okey, kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Ada 5 kepentingan kesemuanya. Yang pertama, kemakmuran Melaka terjamin melalui hubungan perdagangan. Yang kedua, kerajaan terjamin keselamatan dan kestabilannya. Yang ketiga, Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. Yang keempat, aktiviti perdagangan di Selat Melaka dapat dikekalkan. Dan yang kelima, kedaulatan Melaka diakui. Jadi semua sekali ada apa kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka? Ada 5 kesemuanya. Formulanya, mak kera sebar dugung bulat. Siapa yang duk sebar dugung bulat ni? Mak kera. Mak siapa? Mak kera. Okey, tengok penangan formula. Mak merujuk kepada kemakmuran. Kemakmuran berasal daripada perkataan makmur. Makmur, cikgu ambil sebutan pertama iaitu mak. Jadi mak merujuk kepada kemakmuran. Iaitu kemakmuran Melaka terjamin melalui hubungan perdagangan. Kera merujuk kepada kerajaan. Kerajaan ada 4 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama menjadikannya kera. Jadi kera merujuk kepada kerajaan. Iaitu kerajaan terjamin keselamatannya dan kestabilannya. Sebar merujuk kepada penyebaran. Penyebaran berasal daripada perkataan sebar. Jadi sebar merujuk kepada penyebaran. Iaitu Melaka menjadi pusat penyebaran apa? Penyebaran agama Islam. Kemudiannya dugung. Dugung merujuk kepada perdagangan. Perdagangan berasal daripada perkataan dagang. Dagang dengan dugung. Persamaan pada huruf D dengan G dan juga G yang terakhir. Ada 2 G. Jadi dugung hampir sama dengan dagang. Iaitu ada huruf D dengan 2 G. Jadi ingatlah, dugung ni merujuk kepada dagang iaitu perdagangan. Jadi aktiviti perdagangan di Selat Melaka dapat dikekalkan. Dalam sekali bulat. Bulat merujuk kepada kedaulatan. Kedaulatan berasal daripada perkataan daulat. Daulat ada 2 sebutan. Cikgu ambil sebutan yang terakhirnya iaitu lat. Jadi bulat hampir sama dengan sebutan daulat. Iaitu sebutan lastnya iaitu lat. Jadi bulat merujuk kepada daulat iaitu kedaulatan. Kedaulatan Melaka diakui. Jadi kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka semua sekali ada 5. Dia punya formula, mak kera sebarkan dugung bulat. Mak merujuk kepada kemakmuran Melaka terjamin melalui aktiviti perdagangan. Kera merujuk kepada kerajaan Melaka terjamin keselamatannya. Sebar merujuk kepada penyebaran agama Islam. Dugung merujuk kepada aktiviti perdagangan dikekalkan di Selat Melaka. Dan juga bulat merujuk kepada kedaulatan Melaka diakui. Okey, seterusnya kita lihat pada zaman British. Pada zaman British, segala hal ehwal luar bagi negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal sepenuhnya oleh pejabat tanah jajahan di London. Ini pada zaman British, semuanya dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London bagi hubungan luarnya. Okey, manakala selepas merdeka, dasar luar negara memasuki era baru setelah negara mencapai kemerdekaan kerana Malaysia dapat menggubah sendiri dasar luarnya demi kepentingan negara Malaysia. Perkembangan penting dasar luar Malaysia terbahagi kepada 2. Yang pertama, zaman pentadbiran Tunku Abdul Rahman iaitu bersikap pro-barat dan anti-komunis. Dan yang kedua, zaman pentadbiran Tun Abdul Razak yang bersikap tidak memihak kepada mana-mana pihak dan menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Jadi 2 perbezaan zaman Tunku Abdul Rahman dengan Tun Abdul Razak. Kalau Tunku Abdul Rahman, dia lebih bersifat menjalin hubungan dengan negara barat dan tidak mahu menjalin hubungan dengan anti-komunis. Dengan negara komunis, sebab itu dipanggil anti-komunis, tak mahu menjalinkan hubungan dengan negara komunis. Manakala zaman Tun Abdul Razak, dia tidak memihak kepada mana-mana pihak pun dan dia menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Berbeza zaman Tunku Abdul Rahman dengan Tun Abdul Razak. Kalau Tunku Abdul Rahman hanya pro-barat, Tun Abdul Razak
dia lebih kepada dasar berkecuali. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Soalan yang pertama, antara berikut kerajaan yang manakah sebelum Kesultanan Melaka yang telah mengadakan hubungan dengan China? 1 Roman Cih An, 2 Roman Cih Tu, 3 Roman Paan Paan dan 4 Roman Paan Huang. Nombor di situ cikgu tersilap no. Sepatutnya 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan juga 4 Roman. Dia bukan 1 Roman, 2 Roman, 2 Roman, 3 Roman, tak. Sepatutnya 1 Roman, 2 Roman, lepas 2 Roman, 3 Roman. Paan-paan tu 3 Roman dan Paan Huang tu adalah 4 Roman. Tengok pilihan jawapannya A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 2 dan 3. Citu dengan Paan-paan. Pandainya. Okey, soalan nombor 2 tanya. Apakah bentuk hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka? 1 Roman diplomatik, 2 Roman pertahanan, 3 Roman perkahwinan, 4 Roman perdagangan. Okey, pilihan jawapannya A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Jadi jawapannya yang mana satu pelajar cikgu? Ya, 1 4 B. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 3. Bagaimanakah hubungan diplomatik antara Kesultanan Melaka dengan kerajaan lain dilakukan? Bagaimanakah? Merujuk kepada cara hubungan diplomatik antara Kesultanan Melaka dengan kerajaan lain dilakukan. A. Perkahwinan, B. Pengiriman warkah, C. Pertukaran teknologi dan D. Penghantaran utusan. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, D. Penghantaran utusan. Pandainya. Okey, soalan nombor 4. Apakah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka pada abad ke-15? Kepentingan hubungan luar. Tengok pilihan jawapan 1 Roman, kedaulatan Melaka diakui. 2 Roman, Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. 3 Roman, mengekalkan aktiviti penjelajahan di Selat Melaka. Dan 4 Roman, kemakmuran Melaka terjamin melalui aktiviti penaklukan. Okey, pilihan jawapannya A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar cikgu? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Okey, last sekali soalan objektif. Apakah bentuk dasar luar Malaysia semasa berada di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein? A. Memihak kepada Blok Barat, B. Mengamalkan sifat anti-komunis, C. Menjadikan negara bersifat kapitalis dan D. Menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Jadi mana satu pilihan jawapannya pelajar cikgu sekalian? Ya, D. Tahniah cikgu ucapkan, pandainya. Okey, last sekali kita jawab soalan esei sedikit. Markahnya 668 iaitu 20 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A 1 Roman dia tanya, nyatakan bentuk hubungan luar yang dijalankan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Apa kehendak soalan? Bentuk hubungan luar. Ingat semua sekali ada apa bentuk hubungan luar zaman Kesultanan Melayu Melaka? Ada 2 bentuk, iaitu perdagangan dengan diplomatik. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Bentuk hubungan luar yang dijalankan oleh Kesultanan Melayu Melaka ialah bentuk diplomatik. Titik. Ingat nak, lepas titik wajib buat masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number, iaitu kedua, koma. Mengapa start dengan kedua lepas titik? Sebab kita nak masuk isi yang kedua. Jadi kedua, koma dalam bentuk perdagangan. Okey, soalan A 2 Roman. Jelaskan kepentingan hubungan luar kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apa kehendak soalan? Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Mak kera, sebar, dugung bulat. Okey, seperti biasa untuk memulakan jawapan soalan esei, ambil balik pembuka soalan. Kepentingan hubungan luar kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ialah kemakmuran Melaka terjamin melalui hubungan perdagangan. Titik. Lepas titik wajib, cikgu ulang sekali lagi, lepas titik wajib buat masuk penanda wacana. Jadi lepas titik penanda wacana cikgu ajak guna number, iaitu kedua, koma. Kerajaan terjamin keselamatan dan kestabilannya. Lepas kedua, ketiga, koma. Melaka menjadi pusat penyebaran Islam.
Lepas ketiga, keempat, aktiviti perdagangan di Selat Melaka dapat dikekalkan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Ingat balik formula. Mak kerak sebar dugung bulat. Last sekali bulat. Bulat tu apa? Kedaulatan. Lepas keempat, kelima, kedaulatan Melaka diakui. Okey, soalan B. Dia tanya, terangkan perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka. Apa kehendak soalan? Perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka. Selepas merdeka, perkembangan dasar luar Malaysia dapat lihat dalam dua pentadbiran, iaitu pentadbiran Tunku Abdul Rahman dan yang kedua pentadbiran Tun Abdul Razak. Okey, seperti biasa untuk memulakan soalan isi, ambil balik pembuka soalan. Perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka ialah terbahagi kepada dua pentadbiran, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak. Titik. Semasa pentadbiran Tunku Abdul Rahman, Malaysia mengamalkan dasar pro-barat dan anti-komunis. Manakala, kenapa start dengan manakala? Sebab nak membandingkan zaman Tunku Abdul Rahman dengan Tun Abdul Razak menggunakan perkataan manakala. Ingatlah, soalan perbandingan mesti menggunakan perkataan manakala. Manakala semasa pentadbiran Tun Abdul Razak, Malaysia mengamalkan dasar tidak memihak kepada mana-mana pihak dan menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Dan last sekali soalan C. Dasar luar Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan negara. Buktikan. Apa kehendak soalan? Dasar luar Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan negara. Okey, untuk memulakan jawapan bagi soalan esei kebat ni, ambil balik pembuka soalan. Dasar luar Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan negara kerana ekonomi negara meningkat melalui perjanjian perdagangan dua hala. Titik. Contohnya, Malaysia menjalinkan hubungan dengan Jepun. Huraiannya, hal ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Last sekali, kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Okey, untuk soalan kebat yang cikgu ajak, wajib ada 4 perkara. Yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat ada kesan. Kesan bermula perkataan kesannya. Kalau tak mahu start isi huraian, boleh start isi, kemudian contoh dulu, lepas tu ada huraian, last sekali kesan. Tak ada masalah. Yang penting ada 4 perkara tu. Kemudian macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number, iaitu kedua koma. Keselamatan negara terpelihara. Contohnya, Malaysia mengadakan perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu dengan Britain untuk menentang komunis. Huraiannya, hal ini agar negara menjadi aman. Kesannya, negara bebas dari pengaruh komunis. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.